Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Kempen Perangi LGBT. Kumpulan kami terdiri daripada No'man Hakim bin Ahmad Mazli 2003, Sheikh Abdul Halim bin Sheikh Amir 2012, Amir Faizal bin Amran 2018. Apakah itu LGBT? LGBT adalah singkatan untuk lesbian, gay, bisexual dan transgender. Saya No'man Hakim bin Ahmad Mazli 2003 akan menerangkan tentang apakah itu LGBT. Maksud lesbian, perempuan yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Maksud gay, lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Maksud bisexual, cenderung untuk melakukan hubungan seks dengan lelaki dan juga wanita. Maksud transgender, seseorang lelaki atau perempuan yang berperasaan dan berpenampilan sebagai anggota jantina yang satu lagi dan kadang-kadang menukar jantinanya melalui pembedahan. Gejala lesbian, gay, bisexual dan transgender semakin mendapat perhatian masyarakat dunia. Perilaku luar takbir kumpulan ini bukan sahaja jelas dilarang oleh Islam dan juga agama-agama lain, tetapi bertentangan sama sekali dengan kemanusiaan. Kumpulan ini juga sering kali menggunakan isu hak asasi manusia sebagai pelindung utama mereka. Mereka yang anti kepada perbuatan kumpulan tersebut dicap sebagai homofobia. Negara-negara yang menghukum pengamal seks songsang ini akan dianggap ketinggalan zaman dan melanggar hak asasi manusia. Kumpulan ini juga semakin kuat dari segi kewangan. Mereka menaja ramai pelobi dan pekerja hak asasi manusia agar menyokong ajaran sesat mereka. Sekiranya dibiarkan gejala ini berterusan dan berleluasa, maka tidak mustahil suatu ketika nanti Malaysia akan menghalalkan kumpulan LGBT ini. Dengan pengikut kumpulan ini semakin membesar dan kemungkinan ahli-ahli politik yang pro mereka makin bertambah, maka suatu hari nanti Malaysia mungkin akan menjadi seperti beberapa negara yang meluluskan undang-undang perkahwinan sejenis. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Amir Faizal. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara No'man Hakim di atas penerangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amir Faizal bin Amran. Saya akan menyambung penerangan tentang kempen LGBT ini. Terdapat 5 faktor berlakunya LGBT. Yang pertama, genetik. Yang kedua, media massa. Yang ketiga, dorongan individu. Yang keempat, trauma masa lalu. Dan akhir sekali, salah faham terhadap takdir. Kita akan terus pergi ke faktor pertama, iaitu faktor genetik. Suatu kajian oleh Ray Blanchard memperoleh bahawa semakin bongsu seorang anak, semakin besar kemungkinan dia homoseksual. Alasan di belakang pemerhatian ini belum ditentukan. Ianya dipercayai bahawa dengan setiap kehamilan, badan ibu mempunyai lebih hormon androgen yang boleh mempengaruhi orientasi seksual seorang anak. Alasan ini disokong oleh pemerhatian bahawa hanya anak lelaki yang lebih bongsu dan bukan anak perempuan yang lebih bongsu yang menunjukkan kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi homoseksual. Pendapat ini masih lagi dalam perbincangan dan tidak dapat dibuktikan secara menyeluruh oleh pakar dalam bidang ini. Kita beralih kepada faktor yang kedua, iaitu pengaruh media massa. Media massa seperti internet merupakan medium yang memudahkan golongan LGBT ini mendapat maklumat tentang gejala tidak sihat mereka. Kewujudan laman sosial seperti Facebook dan Twitter memudahkan lagi golongan ini berkomunikasi dalam kelompok mereka. Penularan LGBT ini juga diketahui oleh masyarakat umum melalui laman-laman web yang kebanyakannya diwujudkan oleh negara barat yang meluluskan undang-undang perkahwinan sejenis dan perlakuan songsang. Seperti yang kita tahu baru-baru ini kecoh di Twitter tentang hashtag tetap bangga
yang dibuat oleh golongan LGBT ini. Ini menunjukkan bahawa mereka bangga terhadap pelakuan mereka dan mengajak orang ramai untuk menyertai mereka. Yang ketiga ialah dorongan individu. Seperti contoh, seorang ibu yang amat teringin untuk mempunyai seorang anak perempuan, tetapi sebaliknya mempunyai anak lelaki. Anak lelaki ini semenjak dia kecil, dia dipakaikan pakaian seorang perempuan, diberikan permainan kanak-kanak perempuan, berambut panjang dan dilayan seperti seorang kanak-kanak perempuan. Proses ini akan membentuk kepercayaan dalam diri dia bahawa dia seorang lelaki adalah seorang perempuan. Apabila dia meningkat dewasa, dia akan mengalami kecelaruan identiti, lalu merasakan bahawa dirinya adalah seorang wanita yang terperangkap di dalam tubuh seorang lelaki. Seterusnya, faktor yang keempat, faktor yang perlu dipandang serius oleh setiap individu, trauma masa lampau. Apabila seseorang mengalami trauma masa lampau yang sangat teruk, ia akan mendorong mereka untuk tidak menyukai jantina yang berbeza dengan mereka. Sebagai contoh ialah mangsa pemerkosaan atau dikenali sebagai mangsa rogol. Jika mangsa rogol itu daripada aspek hubungan sumang mahram di antara bapa dengan kanak-kanak perempuan, akan menimbulkan rasa berkurangnya rasa kepercayaan kanak-kanak perempuan itu terhadap ibu bapanya. Rasa tidak kepercayaan ini akan menyebabkan kanak-kanak perempuan itu cenderung untuk menjadi seorang lesbian. Sebagai ibu bapa, mereka perlu bertanggungjawab untuk menjaga anak mereka, tetapi bukan untuk merosakkan masa depan anak-anak mereka. Faktor yang terakhir berlakunya LGBT ini ialah salah faham takdir. Ramai di kalangan pengamat LGBT ini apabila ditegur tentang kecenderungan jantina dan seksual yang berlawanan daripada fitrah manusia, ada yang menjawab bahawa itu adalah takdir Allah ke atas diri mereka dan mereka redha terhadapnya. Ini adalah satu kefahaman yang salah terhadap takdir. Mereka perlu menyalahkan diri mereka sendiri kerana mereka hanyut di dalam khayalan nafsu mereka. Sekian daripada saya akan menyerahkan penerangan kempen ini kepada Syekh Abdul Halim. Terima kasih kepada Amir Faizal. Sekarang saya akan membentangkan tentang langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama iaitu kesedaran dalam hati untuk berubah. Golongan LGBT Muslim adalah pada asasnya Islam, walaupun mereka melakukan dosa yang terkutuk ini. Ruang dan peluang harus diberikan kepada mereka untuk kembali ke pangkal jalan. Mereka sedar mereka terjebak dalam kancah maksiat, tetapi dari sudut hati mereka sedar apa yang mereka lakukan adalah tidak moral dan bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, kepada golongan LGBT yang mahu berubah, setiap perbuatan mestilah dimulakan dengan niat terlebih dahulu, iaitu niat untuk berubah. Yang keempat, insya-Allah golongan LGBT boleh dipulihkan dari pemikiran mereka untuk kembali menjadi normal. Slide yang seterusnya, mendirikan solat. Yang pertama, ibadah solat yang sempurna pula akan dapat menghalang umat Islam daripada berbuat dosa. Yang kedua, solat itu sendiri telah menjadi benteng pertahanan kepada kita daripada nafsu dan mendorong untuk berbuat maksiat. Ini adalah berdasarkan dalil Al-Quran, firman Allah SWT. Bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati kepada Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya, dan ingatlah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Seterusnya ialah mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Banyak perkhidmatan kaunseling yang disediakan untuk membantu golongan LGBT supaya dapat menyelesaikan kemelut identiti gender ini secara klinikal dan kognitif.
Terakhir, perkhidmatan nasihat yang sama juga akan disediakan di mana-mana pejabat agama di seluruh negara. Terima kasih. Kesimpulan, mengherdik, mencerca dan menghina kumpulan ini tidak memberi apa-apa keuntungan kepada masyarakat. Cara ini hanya menjauhkan mereka daripada kita dan menyukarkan proses pemulihan. Akhirnya, kumpulan ini makin membesar kerana kita menjauhi mereka dan tidak berusaha memulihkan. Terima kasih kerana sudi mendengarkan penerangan tentang kempen perangi LGBT ini. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya daripada kami. Akhir kata, bebaskan Malaysia daripada LGBT, lindungi moral generasi bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.